اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi nikmat iman dan Islam kepada kita, masih lagi memberi peluang kepada kita dapat kita beribadah dengan secara berjemaah. Dan alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan untuk menunaikan satu kewajipan, iaitu menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita terus sambung mengajar kita muka surat 121 dah. Kasihani rakyat, laksanakan hukum Allah dan ingatkan mati. Kata Syurah bin Ubaid, tiada seorang pun raja dari Bani Israel melainkan ada bersamanya seorang lelaki yang santun. Apabila dilihat raja sedang marah, dituliskan pada kertas, dan setiap kertas dikatakan irhamil muslimin wa khaf mauta wa dhkuril akhirah. Kasihanilah orang-orang muslim dan takutilah mati dan ingatlah akhirat. Surah itu diberi satu demi satu sehingga hilang perasaan marah. Sesetengah raja-raja terdahulu menulis surat pada 3 kertas dan berkata kepada menterinya, apabila engkau melihat aku marah, maka berikanlah kepadaku sekeping kertas itu, kemudian disusuli dengan yang lain. Di dalam kertas yang pertama ditulis, innaka lasta bi'alihi wa innaka satamutu wa ta'udu ila turabi faya'kulu ba'duka ba'da. Sesungguhnya engkau bukanlah Tuhan, dan sesungguhnya engkau akan mati dan kembali kepada tanah, maka setengah kamu memakan setengah yang lain. Dan kertas yang kedua ditulis, irham man fil ardi yarhamka man fis sama'. Jalankanlah hukuman di antara manusia itu dengan hukum Allah, kerana sungguhnya yang demikian juga patut bagi mereka. Dan pada kertas yang ketiga, iqdi bainan nas bihukmillah fa innahu la yuslihuhum illa dhalika. Jalankanlah hukuman di antara manusia itu dengan hukum Allah, kerana sesungguhnya yang demikian juga patut bagi mereka. Ada orang berkata, apabila raja tidak memakmurkan rakyatnya dengan keinsafan, nescaya negerinya runtuh dengan sebab maksiat. Seorang Yahudi datang kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan berkata, hai Amirul Mukminin, setengah daripada orang besar kamu menzalimiku, maka jika engkau melayanku daripada perbuatannya, kami akan dapat merasai manisnya keadilan. Beliau tidak berpaling kepadanya. Kemudian diulang perkataannya bagi kali kedua, beliau masih lagi tidak berpaling kepadanya. Pada kali ketiga dia berkata, hai Amirul Mukmin, kami dapati dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada kalimullah Musa, bahawasanya imam, iaitu pemimpin, tidak patut bersekutu pada menzalimi seseorang yang diangkat kepadanya. Jika ia tidak menghilangkannya, maka ia bersekutu pada menzaliminya. Apabila Abdul Malik mendengar perkataan itu,
ia terkejut dan bangkit serta-merta pergi menemui orang yang menzaliminya. Lalu dilucutkan pangkat dan dikembalikan hak Yahudi itu, dan orang Yahudi itu mengambil balik haknya. Sini dia nasihat, tajuk dia kasihani rakyat, laksanakan hukum Allah dan ingatkan mati. Dia kata Syurah bin Ubaid, tiada seorang pun raja dari Bani Israel melainkan ada bersamanya seorang lelaki yang santun. Apabila dilihatnya raja sedang marah, dituliskan pada kertas, setiap kertas dikatakan, irhamil muslimin wa khaf mauta wa dhkuril akhirah. Kasihanilah orang-orang muslim dan takutilah mati dan ingatlah akhirat. Dia kok mana-mana apabila pemimpin Islam, raja ni raja seorang Islam, mesti orang kanan raja itu adalah penasihat. Penasihat raja ni mesti terdiri dari kalangan orang-orang yang mempunyai ilmu, seperti mana ulama. Tu penasihat dia. Sebab apabila ada sesuatu masalah, raja ni, pemimpin ni, dia akan pilih, dia akan cari orang untuk nak buat rujukan. Lah ni siapa tempat buat rujukan? Iaitu orang kanan dia. Gapo-gapo orang kanan dulu. Sebab itulah negeri kita, negeri Terengganu ni dulu, orang kanan sultan siapa dia? Iaitu Tokku Paluh. Tokku Paluh. Tokku Paluh bukan kata ulama saja dah, bahkan dia itu wali Allah. Bahkan dia itu wali Allah dan mengarang kitab tauhid. Dan ada tarikat sendiri pula. Tu. Lah ni tak tahu. Dulu, kata hak dulu tu. Kerana gapo? Kerana pentingnya orang kanan ni, orang yang ilmu, supaya raja ataupun pemimpin itu ikut turut tentang agama dengan cara yang betul, dengan landasan yang betul. Bukan kata ikut dia nak buat gapo pun buatlah. Sebab tu dia kata sini, apabila raja tu marah, dia akan bagi surat. Dia kata surat itu diberi satu demi satu sehingga hilang perasaan marah. Yang pertama, kasihanilah orang-orang muslim dan takutilah mati dan ingatlah akhirat. Agak-agak orang kanan raja lah ni, bila raja tengah marah, nasihat gitu ke tak? Tengah marah, raja tengah marah, dia pun pergi kata bobolah marah, ingat kematian tak. Bobo lah marah, ingat kematian tak, sia kau orang Islam. Ada tak? Ada. Lah ni ada tak agak-agak lagu tu? Dah tahu. Tak boleh nak oyak gitu. Kalau ada comel. Kalau ada comel. Tapi masalah ada ataupun tidak, wallahu a'lam. Dah agak-agak orang kanan raja ni molek sebab raja siapa-siapa pun orang atas, dia akan jadi punah dengan sebab orang kanan dia. Dan dia akan jadi molek juga dengan sebab orang kanan dia. Ya gitu ya. Tengok sejarah-sejarah di negeri Terengganu sendiri. Ulama-ulama yang jatuh dengan sebab orang kanan. Ulama-ulama hak selamat dengan sebab orang kanan. Dengan sebab orang kanan. Sebab tu pentingnya orang kanan sultan ni daripada orang yang mempunyai ilmu. Itu hak penting. Itu hak penting. Sebab apa? Sebab ke mana-mana di dalam negeri ni, di jabatan agama ataupun bahagian agama, kita duduk di bawah pemerintahan sultan. Sultan belakang ni. Sehingga di bawah Maidan sekalipun sultan. Maknanya arahan sultan suruh buat kunut nazilah, kena. Comel tu arahan sultan suruh baca Yasin, buat baca Yasin. Arahan sultan suruh buat mai ajak setiap kali malam Jumaat, buat mai ajak.
Tu arahan sultan. Dengan sebab tengok orang kanan dia tu siapa. Okey. Dia kata setengah raja-raja terdahulu menulis surat pada 3 kertas dan berkata kepada menterinya, apabila engkau melihat aku marah, maka berikanlah kepada aku sekeping kertas itu, kemudian disusuli dengan yang lain. Dalam kertas yang pertama ditulis, sungguhnya engkau bukanlah Tuhan, dan sesungguhnya engkau akan mati dan kembali kepada tanah, maka setengah kamu memakan setengah yang lain. Tengok. Dan surat hak ni kalau kita pun nyetak sah ke sultan. Agak-agak kalau sultan tengah marah, sultan ni dia tulis suruh buat gini. Kalau dia tengah marah suruh buat gini, suruh bagi surat. Dia kata sesungguhnya engkau bukanlah Tuhan. Kena sedar. Ada tak raja yang mengaku Tuhan? Ada. Raja mengaku Tuhan ada. Allah Ta'ala sebut dah di dalam dalam Al-Quran, Fir'aun raja, dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu hak paling tinggi sekali. Ni sebab itulah dia kata dalam surat tersebut, sungguhnya engkau bukanlah Tuhan dan sesungguhnya engkau akan mati dan kembali kepada tanah. Muni mati bola marah, bukan Tuhan. Tak mumpung mati juga, mumpung bahaya tanah juga lah bahasa kita dah. Bahaya tanah juga, bobolah buat gitu. Kalau ada, maka setengah kamu akan memakan setengah yang lain. Maka setengah kamu akan memakan setengah yang lain. Gapo makna? Apabila kita ni mati, sebab tu Rabi'atul Adawiyah, apabila dia makan dia berjeri, apabila dia makan dia menangis. Rabi'atul Adawiyah, apabila menangis, orang tanya dia apa mu makan mu menangis, mu makan menangis. Dia kata, aku takut aku ni makan banyak, apabila dalam kubur ulat pula hak makan aku. Dalam kubur aku takut ulat pula hak makan aku. Atas dunia hari ni aku makan banyak sedap, tapi dalam kubur aku bimbang ulat hak makan aku. Atau aku takut tu nangis. Kita tak mikir kau ulat dah lapar. Bukan lapar kenyang pun tak mikir kau ulat dalam kubur dah. Apabila dekatnya kita dengan Allah, suatu benda kita nampak Tuhan belaka. Makan nasi pun jadi takut. Takut ke apa? Takut using ulat pula makan kita. Nampak daging banyak, amal tak ada. Daging banyak, tubuh besar, amalan tak ada. Jadi takut. Kalau Sayyidina Ali tak apa. Sayyidina Ali ni natu Nabi dan sahabat Nabi, tubuh besar. Tubuh besar. Apabila ditanya, dia orang tanya, bapa Sayyidina Ali ni besar, sedangkan orang lain tu dah semua puasa pakai puasa, bukan Sayyidina Ali tak puasa. Kata sahabat yang lain, Sayyidina Ali tu dia gemuk dengan sebab ilmu. Dia gemuk tu besar Sayyidina Ali dengan sebab ilmu. Batu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku ni Madinah ilmu, bandar segala ilmu, dan Sayyidina Ali itu pintu dia. Pintu Sayyidina Ali. Dan maknanya selepas Rasulullah antara rujukan sahabat ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan seorang yang besar dengan ilmu. Dan kertas yang kedua dia kata, jalankanlah hukuman di antara manusia itu dengan hukum Allah, kerana sesungguhnya yang demikian jua patut bagi mereka. Nak hukum manusia ni kok mana-mana kena ambil hukum Tuhan. Dia tak boleh ambil hukum manusia. Hukum manusia ni dia tidak akan adil sampai ke kiamat, dia tak jadi adil. Walaupun seorang tu hak ambil hukum manusia tu terdiri daripada ulama-ulama besar. Mufti-mufti, tapi masih lagi berpegang kepada hukum manusia, tak layak jadi mufti.
Ulama-ulama masih lagi berpegang kepada hukuman manusia. Nak kepada hukum manusia, tak se hukum Tuhan, tak layak dipanggil sebagai ulama. Dah, layak cuma Nabi kata ulama su. Ulama su. Dah, pakar serba ilmu banyak tapi jahat. Ni. Sebab tu apabila kita menjalankan sesuatu hukum, Allah Ta'ala sebut fahkum bainan nas bil adl. Hukumlah kepada manusia itu dengan hukuman Allah dengan secara yang adil. Kita tengok apa yang berlaku dalam negara kita pada hari ini. Dak, ramai orang mati dengan sebab pemandu-pemandu mabuk. Bawa kereta mabuk langgar orang. Nah, mabuk-mabuk ni haram dah. Tu dilarang dah dari segi syarak. Lepas tu bunuh orang pula. Tu hak mati dah, tak ada nak buat gapo dah. Hak mabuk tadi, hak bunuh orang tadi, lah ni lepas ke dak? Lepas dak? Ha? Lepas dak? Adakah kena hukum bunuh balik? Kena hukum bunuh dak? Dak. Ada. Dah siapa dia nak tanggung dosa? Ha? Siapa nak tanggung dosa? Siapa nak tanggung dosa? Sedangkan Nabi SAW kata, kalau anak aku Siti Fatimah tu curi, aku sendiri hak kerak tangan. Aku sendiri hak kerak tangan. Siapa setara tu? Sekarang ni kita tengok dah banyak dah berlaku. Daya ambil hak kecil-kecil, kita ambil hak besar-besar. Kih bunuh. Hak mati-mati saja. Hak tukar bunuh ni kena denda 10,000, kena jaga. Jaga ke? Ha? Jaga ke tak? Sedangkan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran dah. Gana? Nah, ayat Quran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Tengok dah. Maknanya lebih kurang pembunuh dah, dia nyawa dibalas dengan nyawa orang hak bunuh orang kena bunuh balik. Dah. Sebab tu di dalam hukum fiqh, sama ada bunuh orang dengan sengaja, sama ada bunuh orang dengan tidak sengaja, dia ada hukuman-hukuman tertentu. Dah, kena bayar belaka. Contoh kita kata orang ni langgar orang. Bila langgar orang kita kata bunuh orang dengan secara tidak sengaja. Bunuh dengan secara tidak sengaja. Dia kena bayar dia. Bayar dia berapa? Ha? 100 ekor unta. Contoh kita buh harga unta 5,000 ekor. Kalau 100 ekor berapa? 500,000. Kalau keluarga kita kena langgar, contoh, lepas tu kena orang keluarga tersebut wajib bayar 500,000. Kita puas hati tak? Puas hati tak? Ha? Tak puas hati juga oleh biti. Sebab tu Islam mari comel dak. Nah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu agama hak tinggi, tidak ada agama hak tinggi, tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama Islam. Apabila terdirinya negara Islam, semua benda akan jadi comel belaka. Islam itu agama rahmat. Nabi mari bawa Islam ni rahmat seluruh hal, selamat belaka. Selamat belaka. Sebelum marinya Islam, tengok sahabat-sahabat lepas budak hidup-hidup. Anak tina boleh anak tina lepas hidup-hidup. Tanah hidup-hidup. Tu sebelum mari Islam. Bila marinya Islam comel belaka. Dalam ni kita tengok yang mana berlaku kadang-kadang suami ni tinggal anak kecil. Dah, bini pun tak kerja. Siapa nak tanggung dia? Siapa nak tanggung? Siapa nak tanggung?
Ada orang nak tanggung dia? Ada kau orang nak tanggung dia siapa kau mati? Tak ada. Islam hak tanggung. Pada Islam hak tanggung. Bila Islam ni tanggung, comel. Apabila kita meletakkan hukum Allah itu, hak tertinggi selamat kita. Hak penting, raja pun pemimpin pun mesti orang yang nak kepada hukum Allah. Kalau kita sekadar semaya, rokok, sujud, pakai piyah, pegang sebah, tidak ada niat untuk melihat hukum Allah itu ada dalam negara kita, tak pakai juga kita. Maknanya Islam dalam diri kita ni tak ada. Nipu Islam, nipu. Sebab apa? Sebab kita ni saja. Nah, sebab saja. Kerana apa? Mungkin tidak kena lagi kepada keluarga kita. Tengok hak kis gapo ke bunuh macam-macam, hak kis curi. Kata orang curi, hak orang hak tukar kata tu kena hukum bunuh juga. Orang mari rapok rumah dia, bila mari rapok dalam rumah, kita ada hak. Kita orang Islam ada hak untuk mempertahankan diri kita. Bila belawai, orang hak curi tadi tu mati. Kita kena hukum Allah, hukuman ke dah? Kita tak kena hukuman orang Islam. Sebab kita untuk mempertahankan nyawa kita kerana dia serang kita. Ni dak hak tukar mempertahankan diri, mempertahankan nyawa tadi kena hukum gantung juga. Foto. Sebab itulah kita orang Islam ni mesti kena ada niat nak tengok ataupun ada niat cita-cita untuk melihat hukum Allah itu ada dalam negara kita. Bukan buat modal buat kedai kopi, bukan buat modal buat politik dah. Biar benda tu ada dalam diri kita. Dan kadang-kadang sebahagian itu buat modal. Kita nak jalan hukum ni, nak jalan hukum tu tak jalan juga. Serupa. Sebab tu kehidupan kita ni kena ada Islam hak kuat dalam diri kita. Oh tu hak penting. Dah, kalau tak ada. Dah, okey. Dan yang ketiga dia kata kertas yang ketiga, iqdi bainan nas bi hukmillah fa innahu la yuslihuhum illa dhalik. Jalankanlah hukuman di antara manusia itu dengan hukum Allah. Tengok. Jalankanlah hukuman itu dengan antara manusia dengan hukuman Allah. Hukuman Allah ni mari mana? Di dalam Al-Quran. Percaya ke tak kita Al-Quran ni? Percaya tak? Percaya, tak percaya. Buat sehuruf dalam Al-Quran, habis kita. Rasa akidah. So, dah tak banyak. Tak percaya huruf, bukan huruf lain. Buat. Ni bukan huruf. Ini hukuman Allah. Hukum Allah mari daripada Allah, bukan mari daripada Nabi, bukan mari daripada malaikat, iaitu daripada Allah. Surat menyurat kiriman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ambil hak Tuhan bagi kita, ambil pegang ke mahkamah. Batu Nabi kata tidak akan sesat selama-lamanya apabila kita ni berpegang kepada dua. Berpegang kepada dua, tak akan sesat sampai bila-bila. Gapo? Iaitu Al-Quran dan hadis. Kalau kita tak pegang dua perkara ni, kita maya banyak mana sekalipun, zikir banyak mana sekalipun, kita tidak tergolong dalam golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah hukum Allah itu adalah lebih utama. Tuhan buat secara comel. Dah, Tuhan buat secara comel. Orang zina kena lagu mana? Orang curi kena lagu mana? Comel. Dah, comel dah tu. Contoh kita kata di zaman Sayyidina Umar, apabila harta seseorang tu kena rapok, kena curi. Bila kena curi, hak kena curi itu orang kafir, bukan orang Islam. Orang kafir. Dan Sayyidina Umar masa tu dia pemimpin. Dia kata lagu mana tak apa.
Orang curi tu kena, dan hak dia curi mu, hak dia curi hak mu tadi, kerajaan akan ganti balik. Kerajaan akan bayar balik. Kalau kita orang curi hak kita, orang curi hak kita, dalam Islam bagi kita kena curi, dok tahu duduk mana, kerajaan akan menyediakan dan bayar balik kepada kita. Kalau kita lah ni nak dok gitu. Nak apa dosa? Nah, bagi kita kena curi, kerajaan bayar balik. Berapa banyak mana kena curi? Bayar balik. Tapi tak ada penerangan daripada orang-orang hak tahu tentang hukuman Allah secara betul. Dah, secara betul tak ada. Harta orang kafir apabila kena curi, kerajaan kena bayar balik. Banyak mana curi. Hak tukar curi tu tetap kena hukuman, kena. Bukan kata lepas, dah, tetap kena hukuman. Apabila orang zina, contoh zina lepas kena sebab dah, ataupun hak nikah dah zani muhsan, dia panggil kena rejam sampai mati, dosa dia terhapus. Dosa dia terhapus. Dia kena hukuman Allah, dosa dia terhapus. Mati dalam keadaan tak ada dosa. Tak ni. Sebab itulah apabila zani muhsan, orang hak nikah dah, dia kena hotel di atas pinggan ni, supaya mati kumai-kumai yang menyebabkan akan menjadi keturunan dia tu akan jadi zina juga. Dan akan jadi zina juga. Tu sebab tu bukan kata saja-saja tu buat ni. Ada sebab belaka. Nah, sebab apa orang curi kena kerap tangan? Biasa orang curi ni dia tak akan curi sekali. Raja dengar ada orang curi, dia curi sekali je, lepas tu tak curi-curi. Biasa hak curi dah kampung kita ni muka tular ke muka lain? Biasa muka tular ada. Muka tular je. Batu Islam ni mari comel belaka dah. Nah, wasariqu fasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan itu dikerak dah tangan keduanya, kena kerak tangan. Tak kerak tangan, curi pula. Curi kerak tangan kanan, curi lagi kerak kaki kiri. Kerak tangan kanan dulu, curi pula kerak kaki kiri pula. Curi pula kali lagi, kerak tangan kiri pula. Curi pula kali lagi, kerak kaki kanan pula. Nak curi lagi tak ada gambar satu. Curi lagi. Nak curi lagi tak tahu. Tu kata comel dah. Nah, comel dah. Nyanyo kau orang cacat kalau gitu. Dah. Dah, nyanyo kau orang cacat kalau gitu dah. Dan Nabi sanggup nak kerak tangan anak dia sendiri. Padahal Nabi ni tak ada. Hak terlebih kasih adalah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nak kata hukum Allah itu lebih utama. Tu je. Hukum Allah itu lebih utama daripada segala-gala. Sebab tu kalau kita nak tolak salah satu daripada hukum Allah, tengok ada ke tak di dalam Al-Quran. Kalau benda tu ada di dalam Al-Quran, kita tak say tengok, hukumnya menjadi kufur. Rosak akidah kita. Jangan main-main bab hukum. Jangan main-main bab hukum. Rosak akidah. Bila rosak akidah, bahasa kasar ni kafir. Tak kasar lagi murtad. Nampak? Sebab itulah kita sebagai orang Islam, dan nak kita biarlah letak dalam hati kita nak tengok juga. Dan biarlah ada, walaupun kita kata yolo kedok ni, biar ada dalam hati kita tak apa dak. Dan walaupun tak ada dalam negara kita, ada dalam hati kita pun tak apa dak. Okey. Dan orang berkata apabila raja tidak memakmurkan rakyatnya dengan keinsafan, nescaya negerinya runtuh dengan sebab maksiat. Raja ni tak beri nasihat ke rakyat, raja tidak mendorong rakyat untuk hadir dalam majlis ilmu, untuk pergi belajar apa,
dan negara tersebut menjadi tidak makmur. Apabila negara jadi tidak makmur, negara tersebut, negeri tersebut akan dipenuhi dengan maksiat. Akan dipenuhi dengan maksiat. Bukan kata tempat kita, tengok di Saudi. Dah, Saudi ni dia buat ngapa ni perarak gapo? Habis joget orang puan joget bogel gapo ada belakang. Bukan kata pini. No, Mekah. Saudi. Dah, negara Arab. Hak dekat dengan Kaabah, hak dekat dengan Madinah. Tapi apabila tak ada iman, apabila pemimpin hak tidak betul, rakyat jadi tidak betul juga. Pemimpin menggalakkan kita buat maksiat. Dan pemimpin menggalakkan kita buat maksiat. Dia kata kita tak suruh, cuma kita buka. Gapa dia? Kedai kilai arak. Gapa dia? Kedai judi. Itu tak suruh judi, kita buka. Nah, ini hak jadi masalah. Nah, okey. Seorang Yahudi datang kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan berkata, "Hai Amirul Mukminin, setengah daripada orang besar kamu menzalimiku. Maka jika engkau melayanku daripada perbuatannya, kami akan dapat merasai manisnya keadilan." Bukan kata orang Islam saja nak keadilan, bahkan orang Yahudi pun, orang kafir sekalipun nak juga kepada keadilan. Nah, beliau tidak berpaling kepadanya di ulang perkataannya. Bagi kali kedua beliau masih tidak berpaling kepadanya. Pada kali ketiga, "Hai Amirul Mukminin, kami dapati di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada kalimullah Musa, bahwasanya imam iaitu pemimpin tidak patut bersekutu pada menzalimi seseorang yang diangkat kepadanya." Tidak patut bersekutu pada menzalimi seseorang yang diangkat kepadanya. Kita sama sekali tidak boleh bersekutu dengan mana-mana pemimpin yang zalim, yang menzalimi rakyat. Jika ia tidak menghilangkan, maka ia bersekutu pada menzaliminya. Apabila Abdul Malik mendengar perkataan itu, ia terkejut dan bangkit serta-merta pergi menemui orang yang menzaliminya. Lalu dilucutkan pangkat dan dikembalikan hak Yahudi itu, dan orang Yahudi itu mengambil balik haknya. Dan apabila raja ni dia akan latih menteri-menteri contoh. Apabila menteri-menteri berlaku tidak adil kepada rakyat, raja tersebut ada hak untuk pecat menteri tersebut. Untuk pecat, bahasa kita lah ni YB, pecat. Dan apabila ada benda yang menzalimi kepada rakyat, nah, kalau ada, nah, kalau tak ada tak apa. Kalau ada kena, kalau ada kena, kalau tak ada selamat. Ada ke tak? Dah tahu. Nah, dah tahu ada ke tak? Tempat kita tak ada. Dah. Negara kita YB juru belaka. Nah, menteri-menteri juru belaka tak ada. Nah, hak ni, hak dia sebut ni cerita ni ratus-ratus tahun dulu ni. Hak zaman dulu ni, Yahudi zaman dulu. Dah, bukan orang lain ni. Orang lain ni juru belaka dah. Nah. Dan dia kata, Iskandar Zulkarnain berkata, "Hai hamba Allah, bahwasanya Tuhan kamu itu adalah Allah, yang tiada Tuhan hanya Dia, yang telah menolong Nabi Nuh setelah sekian lama berlalu masa, yang menurunkan hujan sebagai minuman kamu apabila kamu memerlukannya, dan kepadanya tempat kembali untuk mengadu apabila kekurangan. Demi Allah tidak sampai kepadaku sedang Allah Ta'ala mengasihi sesuatu, melainkan aku mengasihinya, dan aku akan kerjakannya hingga sampai ajalku. Dan tiada sesuatu yang dibencinya, melainkan aku membencinya, dan aku menjauhinya hingga sampai ajalku. Dan sesungguhnya telah dikhabarkan kepadaku bahawa Allah Ta'ala sukakan keadilan pada hambanya dan benci kezaliman di antara setengah dengan setengahnya. Maka binasalah orang yang melakukan kezaliman dan kerosakan di kalangan engkau, dan sesiapa yang berlaku adil dari kalangan orang yang aku perbesarkannya, maka hendaklah ia duduk. Apa dia tulis tu? Duduk ke apa tu? Duduk ke apa?
Bertelekan. Bertelekan ni ke apa? Ada dah, ni ya bahasa lama ni. Di dalam majlisku menurut kemahuannya dan yang dicita-citakannya daripada aku apa yang dikehendakinya, maka aku tidak akan menggagalkan cita-citanya itu, dan Allah Ta'ala lah yang membalas perbuatan setiap orang itu. Tengok, Iskandar Zulkarnain salah seorang pemimpin, dah. Maknanya dia pesan sentiasa memberi nasihat kepada rakyat dia tentang kematian, tentang ingat kepada Allah. Jangan duduk main koksi-koksi. Nah, jangan duduk main koksi-koksi, ingat kepada Allah. Rupa tempat kita lah ni. Dah. Maknanya pemimpin-pemimpin dia kena raung, kena nasihat. Bukan kata duduk rumah 24 jam. Dah, kena pergi tengok gapo hak sepatutnya berlaku. Sayyidina Umar Al-Khattab, dah, dia ni pernah berlaku kepada diri dia. Dia jalan tengah malam. Dia berjalan tengah malam, ada seorang perempuan ni duduk belabel. Dia dengar, Sayyidina Umar ni dengar orang perempuan ni duduk belabel. Bila duduk belabel ni, dia dengar orang perempuan tu belabel dia. Mana Amirul Mukmin tak mari cara kaku ni? Mana Amirul Mukmin? Anak dia tu lapar. Anak dia lapar. Bila anak dia lapar, dia kata nanti nak masak. Dia tumbuk sampai anak dia tidur. Anak bangun tidur tak siap lagi, duk tumbuk, padahal tak ada gapo satu. Apabila gitu Sayyidina Umar ni dalam keadaan lewat malam ni, terus balik rumah dia. Terus balik. Lewat dah balik. Balik pergi jumpa bini dia, royak ke bini dia ni supaya pergi dengan segera rumah orang tu bawa makanan sekian. Dan apabila dia pergi, Sayyidina Umar bawa makanan, dia pun cerita apa Sayyidina Umar ni tak mari gini-gini. Padahal Sayyidina Umar ada. Dia tak kenal Sayyidina Umar. Bila dia kata gitu, dah ni musapa? Kata akulah bini Khalifah Amirul Mukminin. Masa itulah perempuan tersebut kejut. Maknanya lewat mari cara lagi, tengok bak makan lagi. Pukul 12, contoh kita pukul 12 lah. Pukul 12 pukul 1. Tempat kita tak ada. Ada menteri lagi tu pukul 12 pergi cari lagi. Ada hak rakyat hak tak boleh makan, ada. Hak tidur bawah ketok, hak tak cara ramai mana? Hak tidur bawah jabatan, orang panggil hak tak ada tempat tinggal, ramai ke dak? Malaysia ni ramai ke dak? Ramai. Tapi tak ada ambil tahu. Tak ada ambil tahu. Dan ni siapa kena ni? Kena belaka. Dah. Dan pemimpin kena. Apabila pemimpin dia menanggung sesuatu kepada rakyat, dia menzalimi rakyat, tak kira dia zalim secara mana pun, dia akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat. Dan yang seterusnya bahayanya raja yang zalim dah hilang berkat. Wallahu a'lam. Ada tanya? Ada nak tanya? Faham sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna hikmata ta'wil. Allahumma zidna 'ilman wa nafika. Allahumma 'allimna ta'wil al-Quran. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa bil maqrina bit taqwa wa jannibna bil 'afiyah. Ya Rabbana anta ilahu wa nahnu 'abduka jahil wa anta rizquna al-manafi. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.